adalah member aku yang nak main-mainkan aku. Makin lama suara ketawa tu makin mengilai-ngilai. Hai, welcome back guys to my channel Kodik TV. Terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Pada video kali ni Bang Kodik nak sharekan beberapa kisah berkenaan dengan UiTM. Mungkin antara subscriber Bang Kodik ada yang graduate daripada UiTM, ataupun tak kisahlah korang berada di kampus mana, mesti ada kisah-kisah yang seram yang diceritakan oleh senior ataupun diceritakan oleh kawan-kawan korang dari mulut ke mulut. Pada video kali ni Bang Kodik nak sharekan pada apa yang Bang Kodik research adalah beberapa kisah seram yang rasanya menarik untuk Bang Kodik kongsikan bersama korang daripada apa yang Bang Kodik jumpa. Kau melengah masa lagi, jom kita intro dulu. Cerita yang pertama, makcik kerepek Kolej Senaja. Kolej Senaja ni terletak di UiTM Lendu, Melaka. Korang mesti pernah dengar kisah makcik karipap kan? Tapi kali ini berkisahkan tentang makcik kerepek pula. Cerita ini daripada senior UiTM Lendu yang kini bekerja sebagai Grab driver. Ceritanya macam ni. Masa tu, setiap bilik ada 4 orang penghuni. Lepas tu, masa senior ni on the way nak tidur, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap dan cakap, "Nak, belilah kerepek ni." Sedangkan bilik dia dekat tingkap 4. Macam mana makcik kerepek tu boleh ketuk tingkap jual kerepek pula kat tingkap 4 kan? Lepas tu dia buat tak tahu. Tapi suara makcik tu makin kuat. Senior ni takut sangat, dia pun turun dekat katil member dia. Selepas makcik kerepek ni keep on ketuk-ketuk tingkap tu, akhirnya sampai satu bilik dengar suara dia. Sampai sekarang lah misteri makcik kerepek ni masih belum selesai dan semua orang tak tahu siapa sebenarnya makcik kerepek tersebut. So korang bayangkan, bilik dia ni tingkat 4 dan tiba-tiba nak tidur ada orang ketuk jual kerepek tengah-tengah malam. Tak keseram kan? So itulah cerita yang pertama yang Bang Kodik nak sharekan kepada korang. Kolej Rapi Blok 3A. Kisah seram terakhir ini berlaku di UiTM Semarahan, Sarawak. Hati-hati kalau korang terdengar suara budak-budak bising dekat level atas. Takut itu bukan suara orang. Pengalaman seram ini dikongsi oleh Ellie, pelajar di Kolej Rapi Blok 3A. Ceritanya begini. Waktu tu adalah hujung semester. Aku budak sport rag dan final exam memang suka habis lambat. Tapi aku beruntung sebab roommate aku mostly budak Sarawak. Jadinya mereka stay sampai hari last aku dekat UiTM. Aku tak tahu dia orang buat farewell party ke macam mana, tapi memang riuh lah tempat tu. Aku pun dengan selamba sound dia orang atas melalui tingkap, "Oi, korang seronok nampak. Taulah final exam dah habis." So cakap dia lagi, lepas aku sound dia orang, budak-budak level atas dah tak bising lagi. Maka aku pun boleh tengok movie dengan tenang. Keesokan hari, semasa aku nak keluar dari bilik nak menuju ke toilet, aku bertembung dengan budak-budak level atas. Pintu bilik aku menghadap dengan entrance, so boleh nampak siapa naik turun tangga. Aku pun tanya, "Korang nak pergi mana pagi-pagi buta ni?" Diorang jawab, "Kita orang baru balik overnight dekat Kuching." So kenapa? Terus aku masuk semula ke dalam bilik dan ceritakan kisah malam tadi dekat roommate aku. "Berani gila kau tegur malam-malam, mujur bilik kita tak ada kena kacau." Jadi siapa yang Ellie tegur malam tu? Korang fikirlah sendiri. Mana tak seram kan? Ellie ni dia dengar bising-bising pada lewat malam-malam dah habis final exam. So dia tegur daripada tingkap dia kuat-kuat. Dan masa tu pula dia nampak budak-budak bilik atas ni turun naik tangga tu, terserempak pula. So dia tanya, diorang baru balik daripada overnight kat luar, so siapa yang buat bising kat atas tu? So korang fikirkanlah sendiri. Kisah yang ketiga, Tasik Tun Fatimah. Siapa je yang tak tahu Tasik Tun Fatimah ni kan? Port yang paling famous kalau di kalangan student dekat UiTM Lendu, Melaka. Macam-macam berlaku dekat Tasik ni. Salah satunya adalah cerita yang akan Bang Kodik sharekan dengan korang, iaitu daripada seorang bekas pelajar yang bernama Pika. Benda ni berlaku sewaktu diploma. Kami di UiTM Lendu, kebiasaannya pada cuti weekend kami akan keluar ke bandar. Tak kisahlah pergi tengok wayang ke, makan-makan ke, saja isi masa lapang. Tapi kami hanya akan sewa kereta di kawasan Kelemak berhampiran Lendu dengan seorang pakcik yang memang dia offer rent car service. Pada suatu malam, seperti biasa kami pulangkan kereta sewa di rumah pakcik tu.
Nak jadikan cerita, waktu tu memang sunyi sangat dan saya cuma menyewa berdua. So termasuk pakcik tu, ada 3 orang dalam kereta. Perjalanan dari Kelemak ke Lendu ambil masa lebih kurang 10 minit. Pakcik tu memang peramah. Dalam kereta duk tanya itu ini, kita orang pun memang layan je lah sebab dah kenal. Tiba-tiba pakcik tu cakap, "Kenapa kawan awak yang kat belakang tu senyap dari tadi?" Dan aku pun telan elok, siapa pula yang dia nampak ni? Aku tanya, "Siapa pakcik?" Dan pakcik tu jawab, "Tu sebelah kamu, duk senyap je dari tadi. Tak suka ke pakcik bercakap je?" Dia tunduk pula. Aku pun rasa dari macam kat belakang ni macam nak nangis dan jantung memang laju habis dengan rasa meremang sebab memang sunyi dan satu kereta je. Kawan aku kat depan dah macam batu sebab dia cakap dia rasa something. Dalam hati aku pun dah fikir, nak menapak lagi daripada gate sampai ke hostel kena lalu Tasik Tuan Fatimah tu. Tasik ni pula memang popular dengan cerita-cerita seram. Pakcik ni masa drop off diorang ni pun pakcik ni berpesan, "Kawan kamu tu okey ke tak?" Aku diam je jawab terima kasih. Dan nak tak nak memang kena redah bangunan lama UiTM Tasik Masjid. Sampai ke hostel aku tun senaja. Kaki memang dah jalan laju habis. Sebelum sampai jabatan kat Tasik tu, kita orang kena pass by satu pokok kabu yang tinggi. Aku memang tak pandang, tapi aku tahu pokok tu wujud kat situ. Dan aku dengan member jalan laju. Lepas tu tahu apa yang aku dengar? Aku dengar entah dari mana suara lembut sahut nama aku dengan kawan aku berulang-ulang. Aku nak lari tapi aku takut sampai tak tahu nak buat apa. Kawan aku pun jalan laju semacam sebab dia pun dengar benda yang sama. Sampai aku tegur member aku, tak ada apa. Sampai je bilik terus berpeluh-peluh, mandi, solat, lepas tu tidur. Aku cerita kat member aku besoknya sebab terlalu takut nak cerita malam tadi kan. Pengajarannya, jangan keluar sampai lewat malam, nanti ada yang ikut balik. So cerita seram ni kalau korang dengar balik, dia ada something yang ikut diorang balik lah. Daripada apa yang cerita ni, bagi dia faham dia ada something yang pakcik tu je yang nampak, yang ikut diorang balik. Cerita yang keempat, Melati. Melati ni dikatakan memang popular dalam kalangan pelajar UiTM Sabah. Dia masih lagi menjadi penghuni tetap di kawasan asrama dekat sana. Menurut sumber, tapak UiTM Sabah ini adalah kawasan perkampungan jin suatu ketika dulu. UiTM boleh dibina di tapak tersebut dengan 3 syarat yang mesti dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Senang cerita, 3 syarat ini adalah dilarang buat di kawasan kampus, kalau tidak penghuni UiTM akan dapat balasan. Jadi macam mana kisah Melati ni wujud? Menurut senior-senior yang terdahulu, Melati ini merupakan roh pelajar perempuan yang telah membunuh diri dengan menggantung diri. Tapi ada juga yang cakap Melati potong urat nadi tangannya dan bersembunyi di dalam almari supaya tidak diketahui oleh sesiapa. Macam-macam versi yang diceritakan tentang cara Melati ini bunuh diri, tapi realitinya dia tetap mati dan menjadi roh yang mengganggu setiap pelajar di asrama UiTM Sabah. Selalunya dia akan mengacau bila exam dah nak dekat. Dulu pelajar perempuan pernah tinggal di blok B dan C, tapi sejak peristiwa histeria yang berlaku banyak kali, semua pelajar perempuan dipindahkan ke blok D, E dan F dan lelaki pula di blok B dan C. Lepas tu, setiap tandas di blok B dan C tidak mempunyai cermin kerana telah dicabut oleh pihak asrama. Menurut mereka, ada pelajar lelaki ternampak bayangan perempuan melalui cermin tandas. Setelah diperiksa berulang kali, mereka tidak menemui seorang perempuan pun ataupun bayang yang mereka nampak tu. Jadi, kita cuma nampak Melati melalui cermin. Ada cermin atau tak, dia tetap ada kat situ. Cerita yang kelima, lift menara UiTM. Menurut sumber, kisah lift berhantu ini berlaku di Menara Sultan Abdul Aziz Shah UiTM Shah Alam, berdekatan auto teller BCB Bank. Dengar cerita, kisah ini banyak berlaku semenjak UiTM siap dibina hinggalah sekarang. Ada lecturer aku cerita, masa tu dia naik lift dengan kawan dia nak pergi ke tingkat 6. Apabila lift tu bergerak, lift tu terus pergi ke tingkat, aku tak nak beritahu tingkat berapa, nanti korang seram sejuk dibuatnya. Lift itu terus ke tingkat sedemikian di mana kat tingkat tu tak ada orang kat luar lift. Ruang tu dikosongkan oleh pihak UiTM atas sebab tertentu dan tak diketahui kisahnya. Tingkat tu pula gelap. Lecturer aku confused sebab kenapa lift tu berhenti kat tingkat tu, sebab tak ada orang pun yang nak masuk.
Yang nampak hanya ruang kosong yang gelap gelita. Dipendekkan cerita, lift tu turun naik berulang kali dari tingkat paling bawah iaitu tingkat 2 ke tingkat yang tadi tu. Yang peliknya, kenapa tak berhenti ke tingkat 6 sedangkan lecturer aku dah tekan butang tingkat 6. Lift tu pun turun naik sebanyak 10 kali sampai lecturer aku dengan member dia panik sebab time tu diorang dah dapat agak apa yang berlaku sebenarnya. Akhirnya selepas 10 kali turun naik, lift tu berhenti juga kat tingkat 6. Banyak dah kisah pelik dekat lift tu. Ada student cerita yang dia pernah naik sama-sama dengan perempuan yang pelik. Perempuan tu turun kat tingkat yang tadi, yang dia berhenti, yang kosong tu, yang gelap, dan tak ada apa laluan lain di situ. Soalan ini, siapakah perempuan? Tak ada laluan lain dekat tingkat tu. So, siapa perempuan tu yang naik ke tingkat rahsia tu? Ada lagi satu kes student perempuan yang kena histeria semasa tengah naik lift tu seorang-seorang. Akhirnya dia ditemukan sedang meracau dalam lift tu. Bila lift tu turun ke tingkat bawah di mana ramai warga UiTM sedang menunggu nak naik lift tu, baru dia jumpa perempuan ni yang dah kena histeria dalam lift tu. Cerita yang ke-6 iaitu misteri UiTM Puncak Alam. UiTM Puncak Alam juga terkenal dengan kisah seramnya yang tersendiri. Cerita ni start aku mula-mula daftar college nak masuk SEM 3 sebab kawan serumah aku daftar lambat. Last kali kami dapat rumah kat tingkat atas sekali, tingkat 9. Tingkat 9 ni hanya ada 5 pintu dan hanya diorang saja yang berhuni di antara tingkat yang 9 ni. Satu hari tu aku balik college lewat malam dah sebab aku keluar beli barang. Pukul 1 pagi lebih kurang, memang sunyi sepi kawasan college. Hanya ada beberapa lampu bilik je. Sebab awal SEM kan, siapa yang rajin nak stay up tu? Waktu kaki nak masuk lift tu, aku macam teragak-agak. Aku fikir waktu tu nak naik tangga je, tapi tingkat 9 tinggi pula. Tingkat 1, 2, lepas tu tingkat 3. Lift berhenti dekat tingkat 3. Aku dah lega dah dia berhenti kat 3 ni, mungkin ada orang nak naik. Tapi kau tahu siapa tunggu nak naik? Perempuan pegang buku lusuh berdebu di tangan dia. Dengan pucat muka dia tu, actually aku memang boleh nampak makhluk halus. Cuma setelah sekian lama tak pernah nampak sejak nenek aku tutup hijab aku yang terbuka, ni lah first time aku nampak balik. Aku dapat rasa badan aku sejuk gila masa tu. Menggeletar seluruh tubuh badan aku, tapi benda ni kalau kita tak kacau dia takkan kacau kita. So aku berdiri dekat penjuru lift tu, benda tu pun kat depan. Aku memang nak nangis waktu tu sebab sebab dia tak tekan lift. Aku fikir time tu macam mana nak turun tingkat 9 nanti sebab dia halang aku. Sampai je ke tingkat 9, dia keluar heret kaki dia. Aku dah siap pecut nak masuk rumah dah. Lepas je keluar lift, tapi korang tahu apa yang terjadi? Dia berdiri depan rumah aku sebelum melesap, hilang. Aku punyalah tak tahu nak buat apa. Terus call housemate aku terus buka pintu. Takut macam mana sekalipun aku tutup je mulut walaupun diorang tanya kenapa muka aku pucat semacam. Cerita yang terakhir. Okay, sebelum tu korang yang belum subscribe ke channel Bakodi, tekan dulu butang subscribe. Support channel Bakodi untuk Bakodi sharekan banyak lagi kisah-kisah yang menarik di luar sana untuk korang semua. Perempuan ketawa dalam tandas. Pengalaman seram ini dikongsi oleh seorang pelajar lelaki UiTM Segamat Johor. Jangan ke tandas seorang-seorang kalau iman tak kuat. Cerita daripada pelajar bernama Khairul ini boleh tahan seram dia. Boleh bacakan kisah dia berbunyi macam ni. Aku merupakan pelajar lelaki yang menetap di kolej perempuan kerana kolej lelaki untuk kami duduki sedang menjalani penambahbaikan perabot. Di kolej itu dijadikan tempat menetap sementara buat kami pelajar lelaki. Alkisah, pada malam itu memang biasanya aku tiada masalah pergi dan keluar ke tandas walaupun pada awal pagi ataupun lewat malam. Aku duduk di bilik bernombor 107B berhadapan dengan tandas. Tandasnya cantik, bersih. Ialah tandas perempuan kan. Berbanding dengan tandas lelaki yang serba kekurangan seperti pintu yang tiada penyendal dan macam-macam lagi. Aku pun tutup pintu tandas yang aku gunakan dan membuang hajat. Ketika aku membuang hajat, aku terdengar bunyi yang pelik. Ya, suara wanita ketawa. So memang meremang kot korang tengah membuang hajat tengah-tengah malam dan dengar suara perempuan pula malam-malam tu kan. Rasa macam nak ulang balik masa tak nak pergi tandas seorang-seorang. Aku pun berfikir sejenak. Tadi ni tandas hujung memang macam ada bunyi sikit.
tak tahu apa yang ada dekat situ. Aku fikir itu adalah member aku yang nak main-mainkan aku. Makin lama suara ketawa tu makin mengelai-ngelai. Rasa macam nak pingsan pun ada masa tu. Aku pun dengan tak sempat nak buka air, terus aku lari lintah pukang masuk balik ke bilik aku yang depan tandas ni. Tak tengok kiri kanan sebab aku tahu kalau aku tengok mesti ada yang lagi takutkan aku. Memang aku perasan macam ada benda perhatikan aku, tapi aku buat dek je, lari beberapa langkah terus ke bilik. Mana taknya ketawanya mula-mula biasa merdu, lepas tu berhenti kejap, lepas tu ambil kau mengilai gila-gila. Kuat satu tandas tu dengar. Sejak dari itu aku pun dah fobia nak pergi tandas seorang-seorang. Nak masuk je pun aku fikir 2-3 kali. So itu je 7 kisah yang Bang Kok D research dan jumpa untuk Bang Kok D sharekan kepada korang. Hope korang support channel Bang Kok D. Jangan lupa subscribe, like dan juga share kepada kawan-kawan korang kat luar sana. InsyaAllah Bang Kok D akan perbaiki apa kekurangan Bang Kok D untuk Bang Kok D sampaikan cerita kepada korang dengan lebih menarik dan mudah difahamkan lagi. Thanks for watching. Kita berjumpa lagi guys di next video.